Radio Malaysia Terengganu FM, Mesra Ceria dan juga Alhamdulillah saudara, kita kembali lagi untuk pertemuan kita Nurani 59 di segmen yang kedua ini, dan juga insyaAllah untuk hari ini pula kita akan bersama dengan Yang Bahagia Ustaz Haji Wan Abdul Halim Wan Harun untuk rancangan Faraid, dan juga Yang Bahagia Ustaz dah pun bersedia bersama dengan Jam hari ini untuk sama-sama berkongsikan juga mengenai hal Faraid ini yang mungkin kebanyakan kita mungkin lagi confused ataupun ragu-ragu lagi. Jadi tanpa berlengah masa lagi, saya persilakanlah Yang Bahagia Ustaz bersama dengan kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lama tak jumpa, lebih kurang macam biasa je. Lama kita tak bersama ni. Ya, rasa macam dua kali raya dah. Nampaknya dua kali raya. Okey, apa-apa pun untuk hari ni, talian kita di 6238 330 6235 330 kita buka seperti biasa, tapi timing kita kata terhad sikit hari ni. Sebab benda ni maghrib pun awal. Jadi apa-apa pun untuk hari ni, yang bagi Ustaz nak kongsikan kembali mengenai permasalahan dalam pengurusan dan juga pembagian harta pusaka ni, sambungan daripada episod lepas Ustaz. Yes. Ya, jadi tanpa berlengah masa lagi, saya persilakanlah Yang bagi Ustaz untuk meneruskan pertemuan kita. Silakan. Ya, terima kasih Jam. Lama dak bersama dengan Jam ni. Alhamdulillah. Jadi mungkin Jam pun boleh recall balik lama-lama tu. Ya. Dia baca pada banyak ingat. Pada banyak. InsyaAllah. Okey, Jam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala pada petang yang berbahagia ini. Kita akan bincangkan lagi tajuk yang saya rasa dah beberapa kali dah kita bincang, iaitu tentang siasatan waris. Tapi saya rasa belum habis lagi, belum sempurna lagi, banyak lagi perkara yang perlu kita bincangkan. Siasatan waris ni sebenarnya berkaitan dengan siapakah waris-waris yang berhak menerima pusaka yang akan disiasat. Dia kena siasat. Ya, betul. Sebab yang akan menyiasat ini adalah orang-orang yang bertanggungjawab untuk membahagikan harta, ataupun orang yang berpengetahuan dalam ilmu faraid. Betul. Kerana boleh dikatakan masyarakat umum kita, public yang kalau kita sebut public ataupun masyarakat umum ni, seumumnya ramai yang tidak tahu. Tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang ilmu faraid. Tak tahu siapa yang berhak, siapa yang tidak berhak. Ini menyebabkan kadang-kadang tertinggal waris. Bila tertinggal waris, maknanya salah. Bila salah pembahagian, maknanya dia akan menyebabkan makan harta orang-orang yang berhak mendapat pusaka. Dia patut berhak. Jadi kita tak bagi. Bila tak bagi, maknanya kita makan harta dia. Makan harta dia, dia tak betul lah. Betul. Tapi kalau makan kerana sebab kejahilan, maka itu malang lah. Sebab tu kita sedaya upaya kita cuba juga untuk menerangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, pada pendengar kita, biar faham betul-betul. Betul. Sejelas yang mungkin. Ya. Okey, saya nak sambung lagi Jam. Ya. Muka surat 388 kalau dalam buku kita ni, buku pengurusan dan pembahagian harta pusaka. Siasatan waris tentang keturunan ke bawah pula. Keturunan ke bawah senang je, anak cucu ataupun cucu. Tapi dia boleh pergi ke bawah lagi sampai ke cicit. Cuit. Lepas cuit tu benda tu. Tengoklah, ada yang kata gamik lah, macam-macam lah. Ada. Negeri lain kata piut. Piut. Itulah. Jadi tak apa, kita ambil anak cucu je lah. Ya. Keturunan ke bawah kita nak siasat macam mana? Sekiranya si mati semasa hayatnya telah berkahwin dengan isteri ataupun suami, apa makna dia? Kalau yang mati tu lelaki, maknanya dia kahwin dengan
perempuan, tinggal suami, tinggal isteri. Yeah. Kalau yang mati itu lelaki, pasangan dia isteri. Sebab tu dia sebut sini, berkahwin dengan isteri ataupun suami, maklumat tentang anak-anak hendaklah diperolehi. Kalau dia kahwin, kalau tak kahwin tak payah tanyalah. Ni orang tak kahwin, belum kahwin lagi tanya anak apa orang. Tapi kadang-kadang kahwin senyap-senyap lah ke mana? Kahwin lah tu. Kahwin lah. Kahwin lah. Cuma di luar Senyap pengetahuan cerita lah. Tapi semati kahwin ke tidak? Okey. Dah kalau orang tak tahu, dia jawab tak lah sebab dia tak tahu. Tak tahu. Tapi kalau dia tahu, dia kahwin senyap-senyap tapi orang tahu. Dah semati kahwin tak? Kahwin. Saat dia kahwin tu sah ke tak, itu cerita lain lah kan. Tapi itu perbincangan seterusnya. Dia kena dapatkan pengesahan dulu ke untuk menentukan sah anak ke dan sebagainya. Okey. Berapa orang anak lelaki, berapa orang anak perempuan? Kalau dia ada anak, anak lelaki berapa orang, anak perempuan berapa orang? Wajib kena tanya lelaki berapa, perempuan berapa. Sebab bahagian anak lelaki dan bahagian anak perempuan cukup beza. Berbeza. Sebab apa? Orang lelaki dua bahagian. Perempuan satu bahagian. Asabah namanya. Asabah bil ghairi. Kalau gitu. Kalau anak perempuan saja, lain pula cerita. Kalau anak lelaki saja, lain pula cerita. Ya. Sekiranya semati meninggalkan anak lelaki sahaja, atau anak lelaki dan anak perempuan, sama ada anak lelaki saja ataupun bila kita tanya dia semati ada anak tak? Ada. Anak lelaki ke perempuan? Lelaki saja. Habis. Siasatan berhenti ke situ je. Tak payah tanya cucu dah. Tak payah tanya dah. Selagi ada anak lelaki, semua jenis cucu tidak berhak. Tak payah tanya. Ataupun semati ada anak lelaki dan anak perempuan. Bila sebut je anak lelaki, sama ada anak lelaki saja ataupun anak lelaki dan anak perempuan, habis dah ke situ. Anak lelaki dan anak perempuan menghabisi harta pusaka, dia tak akan turun ke bawah. Tak akan turun ke cucu. Jadi tak payah tanya cucu. Ada soalan, walaupun saya ulang beberapa kali, tapi masih ada lagi. Mungkin adalah orang yang tak kesempatan nak dengar radio kita ni. Mari-mari tanya pula. Dah anak si mati ada anak 5 orang. Si mati ada anak 5 orang. Ayah dia lah. Ayah dia. Ayah saya ada anak 5 orang. Seorang mati dulu daripada ayah. Tinggal 4 orang. Dia mati dulu ni boleh ke tak? Jawapan dia tak boleh. Sebab dia mati dulu. Dia akan tanya pula, cucu anak kepada hak mati dulu tu. Boleh ke tidak? Jawapannya, kena tengok dulu. Anak 4 orang tadi, 2 lelaki, 2 perempuan. Hak mati lelaki. Jadi 5 semua. Hak mati tu lelaki seorang. Boleh kata hak sulung mati. Jadi tinggal 4 orang. Yang 4 orang yang masih hidup ni ada 2 lelaki dan 2 perempuan. Soalannya, cucu boleh ke tak? Jawapan dia cucu tak boleh. Tak boleh. Sebab anak lelaki ada lagi. Sebab tu siasatan waris ni, bila ada je anak lelaki, maka cucu tidak berhak. Jadi selalunya orang tanya gitu kan. Dah cucu tu, anak dia boleh ke tak? Anak mati dulu tu, dia ada anak pula. Dah boleh dah anak tu? Tak boleh. Kalau anak lelaki yang lain masih ada. Kita kalau kapung pak dara lah. Pak dara budak tu ada lagi. Tak boleh. Okey. Sekiranya si mati telah berkahwin lebih daripada seorang isteri ataupun seorang suami, boleh nikah lebih daripada seorang suami? Boleh. Boleh. Suami yang pertama mati, dia nikah suami yang kedua. Bukan dia sekaligus. Jangan salah itu. Jangan buat salah. Suspend. Sekiranya si mati berkahwin dengan lebih daripada seorang isteri ataupun kahwin lebih daripada seorang suami, macam isteri bolehlah dia nak 2 orang ataupun lebih dalam satu masa. Tapi suami tak boleh lah. Tapi mungkin yang pertama mati ataupun yang pertama dia bercerai hidup, dia pun berkahwin pula dengan suami yang kedua.
hendaklah ditanya satu persatu supaya lebih lengkap maklumat tentang waris-waris si mati ni. Misalnya si mati kahwin 3 orang isteri, 3 kali. Okey. Seorang yang mati tu lelaki lah. Dia kahwin dengan 3 orang isteri. Ada 3. Maklumat diperlukan tentang anak-anak dengan isteri pertama. Kena sebut. Selalunya patutnya pegawai ataupun siapa-siapa yang nak buat siasatan ni, si mati kahwin berapa orang. Ataupun si mati kahwin berapa kali. Si mati kahwin 3 kali. 3 kali. 3 kali. Hak yang pertama, biar jelas. Yang pertama, nama apa? Nama apa? Yang pertama, nama apa? Kemudian, bercerai hidup, cerai mati. Jawapan dia, cerai mati, isteri mati dulu, contohnya. Yang penting, kita nak tengok sekarang ni, dah anak berapa orang dengan isteri yang pertama ni? Anak ada berapa orang? Katakan anak ada 2 orang. Lelaki ke perempuan, kena tanya. Lelaki dan perempuan. Lelaki seorang, perempuan seorang. Nama apa? Okey. Lepas tu, nikah pula dengan isteri yang kedua. Isteri yang kedua, bercerai hidup, cerai mati, cerai hidup. Contoh, dia cerai hidup. Isteri yang pertama ni cerai mati tak? Mati dulu kan? Mati dulu. Mati dulu. Isteri yang kedua, cerai hidup. Dah anak berapa orang dengan isteri yang kedua? Ada seorang. Lelaki ke perempuan? Ada perempuan seorang. Dan kemudian si mati kahwin pula dengan isteri yang ketiga. Bercerai hidup, cerai mati, bercerai mati. Mana masih ada lagi. Anak berapa orang? Ni tak ada anak. Jadi kita pun nampak jelas itu. Bila nampak jelas, bermakna si mati tinggal seorang isteri. Yang akhir tu, yang bercerai mati tu. Yang pertama, dia mati dulu. Okey, tak ada berhak. Yang kedua, dia bercerai hidup. Cerai hidup ni kena tanya kau, lama ke dia bercerai? Oh, lama dia bercerai. Habis dah baru dia kahwin dengan isteri yang ketiga ni. Jadi okey, bila bercerai hidup, habis dah dia, dan dia pun tidaklah dapat pusaka. Kalau dalam iddah, guna yang kita dang dah itu tu. Yang kedua ni dia mati, dia cerai sekejap, sebulan, dan dia pun mati. Yang kedua tu berhak ke tak? Jawapan dia, kita kena tanya dulu, tengok dulu. Kalau kata sebulan, kira normalnya masih dalam iddah, talak raj'i ke talak bain. Katakanlah dia lepas iddah lah, kita kira senang sikit sebab kita nak bincang tentang anak ni. Jadi dalam keadaan ni, si mati meninggalkan seorang isteri dan 3 orang anak. Satu laki-laki, 2 perempuan. Jadi baru kemah. Hak ni 2 orang ni anak dengan isteri yang pertama. Yang kedua ni seorang perempuan anak dengan isteri yang kedua. Dengan isteri yang ketiga tidak ada anak. Jadi baru jelas situ. Masalah yang timbul sekarang ni, ada orang bertanya. Ada orang tanya. Dia kata ayah saya ada 5 orang anak. Ni orang mari tanya ni. Ayah saya ada 5 orang anak. Saya 4 beradik ni semak sepok. Saya 4 beradik semak sepok. Ada seorang tu mak lain. Boleh tak saka dia? Saka ayah saya ni. Jam jawab dulu. Saya mula. mewakili orang ramai. Mewakili orang ramai. Okey. Ada anak Ya? Anak Gini, mungkin tak faham lagi tu. Ayah saya mati. Ayah ada 5 orang anak. Ayah ada 5 orang anak. 5. Saya 4 beradik ni, semak sepok ni. Saya 4 beradik ni. Ada seorang lagi tu, anak ayah ke, dia tu mak lain. Mak lain. Hak mak lain ni boleh tak saka ni? Bukan mak dia lah. Ya? Anak dia. Mak tak sama lah. Mak tak sama tapi anak tu. Ayah sama. Ayah yang sama. Anak ayah juga kan? Anak ayah. Dah boleh lah. Boleh lah. Betul. Tapi ada juga mari tanya. Sebab dia dia keliru dengan adik-beradik. Adik-beradik seribu sebapak dengan adik-beradik sebapak. Kan? Kita dah bercakap tentang diri kita. Kahwin dengan yang isteri yang pertama, dapat kita ni 4 beradik. Kemudian bila kahwin pula dengan isteri yang kedua, dapat seorang.
Jadi 5 orang ni adalah anak Siddiq. Jadi bila dia tanya tu, dia kata, ni hak mak lain ni boleh ke tak? Saya pun tanya dia, anak siapa tu? Anak Siddiq. Harta siapa? Harta Siddiq. Boleh lah. Habis jawapan dia, boleh lah. Okey. Tapi ramai je. Ada lagi, bukan seorang, ada 2-3 orang yang bertanya tentang kes-kes macam ni. Ya. Ada timbul pula satu kes lagi. Dia kata mak dia pula. Ni hak mak. Mak dia ada anak 2 orang. Masa dia akad terekah tu, si dalam orang permohonan pusaka, si mati tinggal 2 orang anak. Lelaki seorang, puan seorang. Okey. Anak-anak lain, bila kita tanya anak-anak lain ada ke tak? Ni hak cerita lama-lama masa saya dulu lah. Masa saya bercara terekah dulu. Anak-anak lain ada ke tak? Dia kata ada hak pok lain. Ni pesaka mak dia. Pesaka mak dia. Tapi pesaka mak dia. Dia masuk dalam orang permohonan pusaka tu 2 orang anak, seorang lelaki, seorang perempuan. Dia 2 beradik. Yeah. Jadi bila kita tanya dia, ada ke tak anak lain? Mak. Anak lain lagi, anak mak lain. Anak mak lain lah. Saja kadang kita tanya. Ya. Nak sahih ni. Dia kata ada. Tapi pok lain. Pok lain. Pok lain. Okey. Saya 2 beradik ni semua sepok. Jadi hak ni seorang ni pok lain. Maksud dia, bila kita tanya dia, maksud pok lain, dulu masa muda dara dulu mak nikah dah sekali. Muda dara. Dia sebut orang kampung panggil muda dara lah. Gitu. Ni bahasa kampung ni. Bahasa masa cara dulu, masa muda dara mak itu mak kahwin dah sekali. Jadi bila mak kahwin sekali, suami mak meninggal. Berarti ada anak seorang. Ada anak tu, anak puang ada seorang. Yeah. Jadi anak puang seorang ni, dia ni mak lain pok lain lah. Ya. Jadi dia pun tanya pula kita, dah hak pok lain tu boleh ke tak? Nah. Lebih kurang hak salang yang pertama ada. Ya, sama. Sama. Tapi dia tak khabar. Dia ingat sebab dia ingat anak daripada pok lain tu tak boleh. Dia nampak dia 2 orang je. Lagipun sebab tak rapat. Sebab bila ayah dia mati, dah bila mak kahwin dengan lain pula, jadi anak ni pula duduk dengan pok-pok dara dia belah ayah itu. Jadi tak rapat. Masa mak dia ada pun jarang-jarang lagi dah. Jadi dia ingat hak ni tak dapat. Tak layak. Tapi sebenarnya tidak begitu. Anak mak berapa orang? Anak mak 3 orang. 3 orang. Anak mak dengan suami dia yang pertama ada seorang puang. Anak mak dengan suami yang kedua ada 2 orang. Seorang lelaki, seorang puang. Jadi siapa yang berhak di sini? 3 orang. Tiga-tiganya. Tak kira lah rapat pun. Ada kira rapat, tak kira. Ya, kenal tak kenal pun dia tak berapa nak kenal dia kata ni. Tapi dengarlah ceritanya, pergi cari. Cari jumpa bawa lah mari. Orang ni berhak kata. Tu pentingnya siasatan waris. Kalau kita tak tanya molek, tak korek sikit-sikit, jadi 2 orang je lah hak yang boleh. Hak ni tinggal lah. Tak? Boleh tanya dah 2 orang je. 2 orang je. Apa ni? Maka dia salahlah pembahagian tu, dan hal ni lah dikatakan makan harta yang tak betul. Kadang-kadang bukan dia nak menipu, tidak ada hasad nak menipu, cuma atas kejahilan. Bila kejahilan dalam ilmu ni menyebabkan kita makan harta yang tak betul. Sebab tu kita kena belajar. Kena belajar. Ya, supaya kita memiliki harta ni dengan cara yang halal dan dengan baik. Harta pusaka, maklumlah tuan-tuan harta pusaka ni selagi dia tidak tanah-tanah tu selagi tak ada diwarisi oleh kita, cucu kita, cicit kita dan seterusnya. Jadi patutlah kita berhati-hati dalam pembahagian harta pusaka ni. Jadi saya rasa setakat tu dulu untuk kita petang ni. Sebab masa agak suntuk. Kita ada beberapa minit lagi untuk beri peluang kepada pendengar kita untuk kongsi bersama. Baik. 6238 330 6235 330. Kita bersama dengan pemanggil untuk petang ni. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di sana? Halo, Terengganu FM. Siapa di sana? Ya.
Saya ada soalan dengan Ustaz. Namanya siapa ni? Saya Muhammad. Dari mana daripada tu? Marang. Okey, silakan soalannya Cik Muhammad. Ya. Silakan soalannya kepada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya ada satu wabarakatuh. soalan Ustaz. Ya, Saya Muhammad yang lupa tak? Saya Muhammad daripada Marang Ustaz. Ya, saya. Saya ada satu soalan. Baru ni ada kawan sahabat saya meninggal. Dia meninggal tinggal seorang isteri dan seorang bapa. Mak dia dah meninggal dah. Dan dia tak ada anak tak? Ya. Dia tinggal seorang isteri dan ayah dia. Adik-adik dia lah. Mak dia dah meninggal dah. Ya. Itu salah saya tak? Ya. Tok ada tak? Tok. Tok tak ada tak? Dia dah berumur dah tak? Dah berumur dah. Soalannya? Atas dah ke tok ke atas tak ada tak? Soalannya? Soalannya pembahagian tu. Macam mana sekarang isteri dia dengan ayah dia tu? Okey. Jadi dalam kes ni, kalau semati tinggal isteri, anak tak ada, ayah ada lagi, adik-beradik ada lagi, yang dapat pusaka 2 orang je. 2 saja tak? 2, isteri dan bapa. Bahagian isteri, oleh kerana semati tak ada anak, isteri dapat pelemayak dia 1/4. 1/4 tak? 1/4 saya. Kalau ada anak, baru 1/8. Oh, 1/4. Hak lebih tu ayah asabah. Asabah baki. Oh, gitu dah. Jadi ayah dapat 3/4. Sekiranya Ustaz, Ya, ayah pun dah uzur dah, Ya. kena sakit-sakit. Sekiranya ayahnya meninggal, adakah anak saudara boleh dapatkan? Kalau ayah meninggal, anak Adik- ayah adik pula. mana? Ayah Adik ada, pula. ayah ada isteri baru tak? Ada tak? Takut Tak ada ada. isteri lain. Jadi tak ada isteri. Kemudian ayah kepada ayah Tok Toki ni tak ada lah ayah pada ayah ni. Ya, Tak ada. tak ada. Hak keturunan ke atas tak ada. Anak ayah berapa orang? Anak ayah, gitu tak? Maknanya adik-beradik arwah lah. Ya, berada ayah tak? Jadi semua tu anak-anak Maksudnya hak bagi ayah tu boleh ke anak dia? boleh ke anak ayah. Oh, gitu tak? Faham tak? Ada lelaki ada puan dak anak ayah ni. Ada belakang lah depan Ada. ada tapi saya tak pasti bapak dia ada duduk di luar Terengganu. Tak pasti Ya. lah. Jadi dapat kepada anak ayah yang hidup pada masa ayah meninggal tu. Ya, tak tengok tak? Ya gitu. Okey, itu saja. Waalaikumsalam. Okey, Waalaikumsalam. baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya dah dirungkaikan tu hari ya. Ya. Ataupun ada nak tambah lagi? Okey, molek dah tu. Aha. Kemah dah ni. Kemah dah. Mana dua orang je yang berhak. Kalau ayah mati, turun ke anak-anak ayah. Jelas itu. Jelas itu. Okey. Baik, kita bersama yang kedua dan rasanya terakhir untuk hari ini. Hello, Assalamualaikum. Okey, Assalamualaikum Terengganu FM. Halo. Hello Terengganu FM, siapa di sana? Waalaikumsalam. Ya, siapa namanya ni? Ni Wasu. Okey, silakan soalannya Pak Su. Ya. Waalaikumsalam. Okey, terputus pula tak. Okey, kita cuba yang terakhir lah untuk hari ini yang betul-betul punya. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di sana? Ini nak tanya Ustaz, ini Cik Azali. Cik Azali dari mana ni? Daripada Suan Sakit. Okey, silakan soalannya. Hello, Silakan. saya Ya. cakap dengan Ustaz. Ya, silakan. Sila-sila. Saya nak tahu ni, duit di KSP. KWSP. Anak saya, lepas tu natu saya tu meninggal. Tinggal anak 2 orang. Hak Kita nak tahu kan macam mana bak dia. KWSP menantu ke KWSP Hak anak? meninggal, hak natu. Menantu. Ya. Aha. Lepas tu? Jadi saya nak tahu Ustaz macam mana duit tu dia dapat duit. Pusaka tu. Duit suami Okey. dia. Suami yang meninggal ni, suami dia yang Ya. meninggal ni, mak dia ada lagi tak? Mak ada tinggal anak 2 orang. Mak Laki dia orang orang. Mak ke isteri? Mak. Isteri dia. Saya tanya mak dia ada tak? Mak dia ni, ayah dia ni, mak dia ada lagi. Mak ada lagi. Mak tu dia pun ada lagi. Lepas tu nak tahu soal roti lah. Nanti lu nak tanya selesai dulu. Ya. Sekejap, Sabar dulu. Okey, sabar. Okey. Mak dia ada lagi. Ya. Ayah ada lagi. Ya. Isteri dia ada. Ya. Anak ada berapa orang? 2 orang. Laki puang. Aha. Laki ada puang ada. Ya. Laki seorang puang seorang. Ya. Okey. Jadi yang berhak atas pusaka si mati ni Ya. 5 orang lah. Ya. Ibu dapat 1 penang, Ya. bapa dapat 1 penang, isteri dapat 1 pelapang. Ya. Kepala mayat dia,
Lepas tu hak lebih tu tolak bahagian ibu, tolak bahagian isteri, tolak bahagian bapa, boleh ke anak-anak laki, laki 2 bahagian, hak puan sebahagian. Gitu. Okey, jelas eh? Ya. Okey, baik. Terima kasih Cik Azali. Okey. Dan kita di hujung pertemuan hari ini Ustaz Okey, sekejap je hari ini tapi tak apa. InsyaAllah pertemuan akan datang kita akan bersama lagi. Tapi apa pun untuk ringkasan hari ini Ustaz, silakan. Ya. Hari ni nampaknya soalan-soalan tentang pembahagian-pembahagian. Jadi macam seolah-olah kita ulang kaji yang lepas-lepas tu. Ya, betul. Ya. Jadi kalau ada soalan-soalan yang macam ni, saya menggalakkanlah kalau boleh akan datang tu. Sebab kita nak ulang kaji. Betul. Kita kena ulang kaji bahagian-bahagian ni supaya tak hilang daripada ingatan kita. Betul. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bolehlah kalau akan datang tu kalau ada soalan-soalan yang berkaitan dengan siapa yang berhak, siapa yang tidak berhak, dan kalau nak tahu bahagian masing-masing, maka itu lah menepatilah pembelajaran kita ni. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dapat milik harta yang bersih, harta yang halal, mengikut hukum syarak. Baik. Allah Alam. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Yang Berbahagia Ustaz Haji Wan Abdul Halim Wan Harun untuk pertemuan kita dalam rancangan Faraid dan juga insya-Allah untuk anda yang ingin bersama kami, jangan lupa setiap hari Isnin 6.15 minit petang berganti-gantilah dengan Yang Berbahagia Ustaz Haji Muhammad Syukri, insya-Allah. Okey, apa-apa pun terima kasih sekali, kita jumpa di masa yang akan datang. Okey, sama-sama jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga untuk berikutnya bagi panduan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian adalah waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Terengganu untuk petang ini, di mana Kuala Terengganu, Kuala Nerus dan juga Semarang 6.50 minit petang, Besut dan Setiu 6.52 minit petang, Hulu Terengganu juga 6.52 minit petang, manakala bagi Kemang dan Ngun adalah 6.51 minit. Nanti kita nanti kami bawakan kepada anda di